Assalamualaikum, selamat kembali ke video kita yang kedua, sambungan pada kuliah kita IDP Roadwork. Kita tengok yang keempat iaitu design standard. Okey, design standard ni pun sama kita dah tengok dalam traffic engineering itu. Why do we need to standardize? Because first, to provide uniformity in the design. Meaning that kalau kamu lalu contohnya jalan federal dekat Johor, akan samalah dia punya standard dari segi performance dia dengan jalan persekutuan dekat Selangor, Kak Pahang, Perlis dan sebagainya. Second, to provide a consistent, safe and reliable road facilities. Okay. Jadi yang kedua dia akan konsisten, kesemua orang akan design dengan cara yang sama, kesemua akan level of standard yang sama. Jadi apabila kita mandu tu kita akan rasa selamat, rasa senang hati. Okey, jadi kita akan tengok okey jalan federal macam ni dia punya ni. Okey, design dia 90 km sejam. Okey, dia punya speed limit. Jadi semua orang dah tahu dan consistent throughout the country. Okey. Yang ketiga, to provide a guide for less subjective decision on road design. Jadi kalau ada benda-benda yang subjektif tu, kita akan ada satu tempat untuk kita nak rujuk macam mana kita nak buat. Okay. Itu kenapa perlu ada design standard. Okay. Why do we need to standardize design of our road? Kalau kita tengok kat sini, contohnya bagaimana kita memilih design standard di jalan. Okay. Ini adalah untuk kawasan rural dan ini adalah untuk kawasan urban. Saya rasa sepatutnya anda terjawab lah. Kamu tadi soalan saya dalam video pertama, apa kesilapan berlaku atau kesilapan yang ada pada slide yang saya tunjukkan tadi itu. Okey. Jadi untuk expressway, okey, contohnya apa, untuk rural dia akan ada R dan untuk urban dia akan ada U. Jadi yang menunjukkan dia rural atau urban adalah huruf yang depan ni, dan menunjukkan standard dia adalah nombor ini 6, 5 sampailah ke 1. Daripada nombor besar maksud dia itu adalah volume yang paling tinggi, untuk kategori paling tinggi. Lepas tu semakin turun sampai nombor paling kecil pergi pada jalan yang paling kecil. Okay. Dan di sini ada volume dia untuk kereta bagi setiap nombor yang ada tadi. Okay. This is how you select the design standard. Sekarang mari kita tengok pula bagaimana kita nak memilih design standard dalam flowchart. Okay, first kali project identification. Dalam kes kamu, saya rasa kamu dah buat IDP 1, dah buat IDP 2, kamu dah tahu project kamu title apa, dekat mana dan sebagainya. Okay. Seterusnya kamu akan pergi tengok pula kawasan kita ni. Adakah kawasan kita ni kawasan luar bandar ataupun kawasan dalam bandar? Dan by this IDP 3 sepatutnya kamu dah tahu dah apa kawasan projek kamu tu, kawasan dekat mana. Jadi kamu akan memilih sama ada dia kawasan rural ataupun urban. Lepas tu kamu akan tengok estimate ADT at the end of design life. Jadi untuk nak estimate ADT at design life, apa kita kena buat? Kita kena tahu ADT yang ada sekarang. Okay. Jadi dalam kes ini di mana kamu akan merujuk kepada RTVM, Road Traffic Volume of Malaysia. Tengok yang terkini. Jadi kalau sekarang tahun 2020, meaning that yang terkini yang dikeluarkan adalah tahun 2019. Jadi cari RTVM 2019. Okay. Jadi bila kamu dapat tu, kamu estimate untuk berapa tahun jalan kamu nak design. Okay. Dalam apa ni, dalam highway engineering kamu dah tahu dah berapa tahun nak design pavement dan sebagainya. Contohnya 10 tahun ataupun 20 tahun. Jadi kamu akan kira at the end of the design life berapa kita punya estimated ADT kita. Lepas tu kamu pilih lah sama ada tadi rural atau urban, R atau U. Lepas tu kita tengok pula 1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin nombor berapa jalan kamu tu. Okay. And then route location, of course dalam apa kes kita, kalau kamu dapat taman perumahan dan sebagainya, jalan-jalan tu semua dah ada siap dah. Apa arkitek dah design untuk kita. Dan survey and design kamu tak buat pun ini. Apabila kita dah set out semua ni, okay, surveyor akan keluar, bukan tugas kita lagi. Jadi tugas kamu kat sini sekarang ni. Okay, yang kamu akan buat kat sini nanti.
Okey, di sini kita tengok keluar lagi tanda soal ini. Maksud dia jadual yang saya bagi ke kamu ni adalah jadual yang outdated. Kenapa saya tak nak bagi jadual terkini? Sebab biasanya apa yang saya bagi kamu akan gunakan. Okey. Jadi saya tak nak, saya nak kamu pergi dapatkan yang terkini. Okey. Tak nak nanti apabila tengok dalam report kamu semua rujuk-rujuk per slide saya tak mau. Okey. Sekarang kamu kena ada ke semua benda-benda yang diperlukan tu. Okey. Jadi kalau kat sini kalau tengok contohnya, kita tengok contoh kat sini ya. JKR U6. U apa? U untuk urban, betul. Maximum design speed adalah 100. Berapa dia punya speed limit? Itu kamu kena check. Okey. Dan sampailah kepada ni yang saya kata ni. Okey, ada U1A dan sebagainya. Tengok betul ke tidak apa yang slide ni tunjukkan. Okey, nanti kamu carilah pasti. Okey, sekarang kita tengok pula apa foto ini ya. Foto ini adalah divided multi-lane highway in a rural environment. Okey, saya rasa semua dah ambil kelas traffic. Okey, jadi kamu dah tahu bahawa bila kita divided maksud dia ada median kat tengah. Bila kita multi-lane maksud dia ada lorong banyak. Maksud dia ada dua sebelah sini, dua sebelah sini. Rural environment kalau kamu tengok kat kiri kanan dia bukan ada dipenuhi dengan bangunan dan sebagainya, tapi kalau kamu tengok ini hanyalah hutan dan ini ladang kelapa sawit. Okey. Dan kalau kamu tengok pula kat sini boleh cari density kot saya rasa, okey. Dan kamu juga boleh tahu ini level service apa, ini level of service apa. Okey. Okey, now ini pula divided again, multi-lane again, highway, okey, in an urban environment. Kalau kamu perhati betul-betul sebenarnya apa orang kata jalan ni sebenarnya adalah jalan bersambung dengan jalan tadi. Okay. Tetapi di sini kalau kamu tengok dengan McDonald, dengan Petronas, dengan segala kedai-kedai dan sebagainya, okey, ini dah jadi urban environment. Jalan yang sama, separuh apa rural, separuh dah jadi urban. Okay. Jadi nanti kamu pun kemungkinan kamu akan design jalan macam tu lah juga. Okay. Saya tak tahulah nanti apa kamu punya projek macam mana. Okay. Now let's look at the design control and criteria. Okay. Characteristic governing the design element. First, topography and land use. Macam mana keadaan rupa bumi kita? Adakah keadaan rupa bumi dia flat, rolling atau mountainous? Macam mana area type kita? Adakah dia kawasan yang sibuk ataupun kawasan yang tak banyak penempatan? Okay. Yang kedua, traffic. In term of ADT, hopefully semua masih ingat. Average daily traffic. Dan traffic composition. Banyak bas, banyak lori dan sebagainya. Okay, design vehicle. Ingat lagi traffic. Itu sebab saya kata apa IDP ni hanyalah application apa yang kamu dah belajar dalam traffic dan highway dahulu. Okay, jadi saya takkan terangkan kat kamu lagi macam mana design vehicle, passenger car, berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi dan sebagainya. Okay, and then speed. Okay, what is our design speed? What's the difference between design speed and operating speed? Okay, jadi ini semua kamu kena buat decision semasa kamu nak mereka bentuk nanti. Okay, capacity. Berapa kapasiti jalan kamu? Okay, dia dah ada standard ke tidak kapasiti jalan. Kenapa? Sebab volume per kapasiti, ingat lagi V over C. V over C akan efek dia punya level of service. Dan setiap jalan ada minimum level of service yang kita reka bentuk. Jadi kesemua benda tu kamu kena tengok balik, okey. Kena rujuklah balik nota-nota dan sebagainya. Okey, sepintas selalu yang saya kata tadi. Okey, design vehicle. Okey. Saya akan tunjuk laju je. Nanti kamu nak tengok semua tak payah. Kamu carilah dalam ATJ mana ada benda ni, okey. Yang saya kata tadi passenger car, single unit truck dan truck combination WB15 ni. Okey, dia ada dengan panjang dia, turning radius dan sebagainya. Okey, dan di sini pula yang saya kata design speed dan area type dia. Okey. Untuk contohnya 6 sampai ke 1, berapa design speed dia untuk area type 1, area type 2, area type 3. Area type 1 tu macam mana, area type 2 macam mana, area type 3 macam mana. Jadi ini semua kamu kena, kalau kata ada dalam traffic engineering dulu kamu tak perhati sangat ATJ yang saya suruh tengok tu. Sekarang kamu kena perhati, kena baca, kena fahamkan sebab kamu nak segala requirement yang ada dalam ATJ tadi dalam mereka bentuk jalan kamu.
Okay, now let's review element of design. Sama juga kita ada tengok dalam traffic. Okay, sight distance, stopping sight distance, passing sight distance, decision sight distance. Okay, tengok baliklah benda ni Horizontal alignment. Okay, super elevation, minimum radius, transition curve, circular curve, sight distance dan sebagainya. And vertical alignment, maximum dan minimum grades, critical grade length, climbing and passing lane, crest and set vertical curve. Okay, semua ni you have to review back the element of design of our roadway. Ini contoh table minimum stopping sight distance yang saya extract daripada ATJ. Okay, so for the design speed of 120, for example, the minimum stopping sight distance is 250. But bear in mind, kamu kena calculate dulu, kamu tengok dan kamu akan compare. Okay, dan rumus ini pun saya rasa rumus yang biasa kamu tengok. Okay, untuk nak dapatkan minimum radius dan sebagainya, di mana V adalah laju, E adalah super elevation dan F adalah side friction dia. Okay, seperti biasa, keluar tanda soal. Okay, ini design speed dan ini K. What is K value? Okay, dulu dalam traffic saya ada sebut, tetapi saya tak terangkan dengan panjang lebar. Jadi kamu kena belajar sekarang what is K value dan sebagainya. Okay, contohnya ini pula untuk vertical curve, design speed berapa, maximum grade yang dibenarkan berapa, desirable maximum grade yang kita nak berapa. Okay, supaya kamu tidak silap design jalan kita apabila kamu buat lengkung pugak ataupun vertical curve nanti. Dan again, jangan percaya bulat-bulat benda yang saya bagi itu. Okay, now let's look at cross section element. Okay, cross section element kita terdiri daripada pavement. Okay, jenis permukaan apa, cross loop dia macam mana, berapa bilangan lorong, berapa lebar lorong, marginal strip dia berapa, shoulder dia berapa lebar, curb nak bubuh ke tidak. Okay, sidewalk ada ke tidak, kalau jalan rural ada tak, jalan urban ada tak, pedestrian crossing, okay, traffic barrier, median. Okay, kalau jalan kita, contohnya jalan kita jalan divider, U-turn nak bubuh kat mana, apa consideration yang kita nak buat untuk U-turn dan sebagainya. Boleh U-turn tak dekat intersection, kalau boleh U-turn kat intersection, kenderaan jenis mana yang boleh U-turn dekat intersection. Ke semua tu, sekarang kamu nak apply balik ke semua yang kamu belajar dalam traffic dulu. Dalam traffic dulu kita hanya bagi teori sedikit, sekarang kamu nak fahamkan betul dan apply pula. Okay, contohnya kalau kat sini, okay, ini contoh again saya bubuh lagi. Sengaja saya bubuh yang lama-lama kalau kamu tengok ni. Okay, lane width dia, marginal strip dan sebagainya. Okay, ramp dia cerita lagi. Median, okay, untuk setiap jalan tadi berapa desirable dan sebagainya. Again, keluar tanda soal juga. Okay, these are the references. Gunakan arahan teknik yang terkini. Arahan teknik 886 yang terkini, JPBD yang terkini, arahan teknik jalan untuk desain tebal, arahan teknik jalan untuk apa jenis nak pilih intersection. Nota teknik jalan ni bagus. Dia cerita daripada A to Z macam mana nak buat design dia. Okay, segala arahan teknik jalan lah, segala rim, latest RTVM, dan jangan lupa ni, trip generation manual untuk kamu nak kira berapakah kenderaan yang bakal keluar daripada tempat kamu nanti. Okay, jadi apa yang kamu nak kena buat? Ini segala benda yang kamu nak kena buat ni. Okay, nanti kita akan dalam video seterusnya kita akan mula daripada sini. Lepas itu kita akan tengok apa yang kamu nak buat. Saya akan pergi step by step apa yang kamu nak buat. Okay, so apa yang kamu nak buat? Propose road network, existing contour, propose road level, internal traffic circulation, intersection design, design horizontal vertical curve, design junction, furniture dan sebagainya. Okay, nanti saya akan bagi juga benda ni sebagai handout. Jadi kamu tengok apa yang kamu kena buat. Okay, kita berhenti kat situ dulu. Kita jumpa dalam video yang ketiga pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.